Assalamualaikum, salam Jumaat buat anda semua. Hari ini kami membuka tirai kembali di Apa Khabar Malaysia. Pagi ni kita konsep-konsep tradisional. Saya Nur Saliha Azmi pastinya bersama si cantik manis. Hai, Assalamualaikum. Saya Pasha Rahim. Diharapkan anda semua berada dalam keadaan yang sihat, sejahtera hendaknya. Seperti biasa kita bersiaran selama 1 jam pada pagi ini sehingga pukul 10 pagi. Pastikan terus setia bersama kami kerana hari ini topik kita sangat menarik ya Saliha. Itulah dia. Berkenaan debar-debar. Betul. Bila kita bercakap tentang jantung berdebar duk-dak, itu sebenarnya hari ini kita nak membawakan kepada anda topik ini. Sama ada jantung berdebar ni maksudnya jatuh cinta ke tidak, ataupun sebenarnya sakit jantung. Jadi kita bawakan seseorang yang lebih arif untuk bincangkan bersama dengan anda apakah penyebab jantung berdebar ini. Dan satu lagi topik menarik tu Hasha. Ya, baik. Dan juga selain daripada itu, hari ini kita akan bercakap mengenai sambutan Jubli Intan Jabatan Pendaftaran Negara. Jadi seperti biasa kita akan kongsikan pelbagai informasi dan juga pengisian yang kita harapkan akan memberikan manfaat kepada anda semua penonton. Yang utama sekali kita akan kongsikan sedikit petikan daripada portal bernama.com. Saya pass pada Saliha. Apa dia Saliha? Yang pertama kita nak Roger kongsikan. to me untuk seperti biasa suka untuk kita kongsikan petikan portal bernama.com. Dan hari ini kita ingin mengulas kembali sambutan Maulid Rasul yang telah diadakan. Kabarnya telah berlangsung dengan cukup meriah di Putrajaya PICC dan perinciannya selepas 3 tahun tidak diadakan. Kali ini tahun ini diadakan dengan cukup meriah dengan pelbagai kontingen dan juga perarakan yang diadakan diikuti dengan selawat ke atas Nabi Muhammad SAW, adanya juga kompang dan ramailah juga membawa sepanduk untuk tema kita tahun itu. Tahun ini iaitu Perpaduan Teras Malaysia Madani, dan kita harapkan semoga sambutan ini dapat diteruskan pada tahun-tahun yang berikutnya juga Pasha ya. InsyaAllah. Dan juga kita ada penerima anugerah perdana dan juga anugerah Maulidur Rasul tahun ini. Diucapkan tahniah kepada semua dan semoga menjadi manfaat ataupun kita dapat lebih lagi mencontohi peribadi Rasulullah dalam kehidupan seharian kita. Dan seterusnya 2-3 hari ini sebenarnya Saliha kecoh juga di laman sosial berkenaan dengan pengenaan yuran transaksi duit now QR. Jadi sebenarnya ada banyak kekeliruan yang berlaku mengenai hal ini dan pihak PNET telah pun mengeluarkan satu kenyataan untuk memberikan satu penjelasan bahawa sebenarnya charge yang dikenakan sebanyak 50 sen itu adalah akan dikenakan hanya untuk transaksi berjumlah 5,000 ke atas dari QR peribadi peer to peer. Maksudnya kalau anda orang kata transfer duit daripada katalah kalau saya nak transfer duit ke Saliha menggunakan QR code peribadi dan jumlahnya melebihi RM5,000 baru dikenakan charge 50 sen itu, dan bukan dikenakan charge itu untuk setiap pembayaran daripada pengguna ke peniaga. Jadi itu satu kekeliruan yang kita nak perjelaskan. Di samping itu sebenarnya merchant discount rate ataupun MDR charge itu sebenarnya dikenakan dari peniaga. Ia dikenakan kepada peniaga dan mereka akan membayar charge itu kepada bank dan sebagainya, dan ia tidak dikenakan kepada pengguna. Jadi jangan ada kerisauan jika anda menggunakan pembayaran menggunakan QR code. Tiada charge yang akan dikenakan kepada anda kerana ini adalah di atas peniaga dan bukan juga pembeli. Selain daripada itu, charge yang dikenakan kalau kita guna kad kredit dan juga kad debit sebenarnya sudah ada charge MDR ni dikenakan, tetapi bukan pada pengguna, sebaliknya ia adalah kepada peniaga kerana ia satu charge yang dikenakan untuk penggunaan servis berikut. Tapi juga saya nak ingatkan, kadang-kadang ada juga peniaga yang mengenakan charge ini ke atas pengguna, dan ini adalah satu kesalahan. Tidak boleh dilakukan jika ada mana-mana peniaga yang katakan okey, kalau you bayar kita kena charge lebih sebab nak guna kredit card, boleh laporkan peniaga tersebut kepada pihak Bank Negara Malaysia. Dan isu ini menjadi kerisauan di kalangan masyarakat Malaysia, tapi yang pastinya apa sahaja maklumat yang anda dapatkan pastinya ia maklumat yang sahih dan tepat berkenaan tentang QRP ini. Dan walau bagaimanapun kita harapkan kepada anda semua apa sahaja yuran ataupun charge transaksi yang akan dilakukan, kita semua adalah satu pengguna, semuanya pengguna yang berhemah dan juga bijak. Jadi buat keputusan yang wajarlah bila ada isu baru yang dikeluarkan. Okey, itu adalah daripada petikan di portal bernama.com. Dan seperti biasa kita nak menjengah
juga ramalan cuaca, sebab lepas ni saya dengan Pasha nak pergi, orang kata apa, kopi-kopi ke Pasha? Betul. Tapi sebelum itu Saleha, sebenarnya kita nak menjengah sedikit berita ataupun laporan harian Sukan Asia dari Hangzhou, China bersama Nazrin Arif dan juga Arvik Neswaran. Kita saksikan dahulu. Silakan. Terima kasih Wisma Bernama, bersama saya Nazrin Arif dan rakan setugas Arvik Neswaran. Okey, hari yang bersejarah semalam, Vic. Okey, apabila Muhammad Kabil Ambak, Muhammad Fatil cipta sejarah menghadiahkan emas pertama Malaysia dalam sukan equestrian apabila mengungguli acara dressage individu di pusat equestrian Tonglu, Vic. Dia dengan kudanya yang diberi nama Rosenthal's. Ya, saya tak tahu betul ke tidak. Rosenthal's mengumpul keseluruhan 75.780 mata untuk meraih emas pertamanya di pentas sukan Asia. Sebelum ini Muhammad Kabil dah menang perak di Jakarta, Palembang pada 2018 dan 2 gangsa masing-masing di Guangzhou dan Doha. Emas yang dimenangi Muhammad Kabil ni, Vic, sedikit sebanyak membuat kita ceria, iaitu menambah koleksi emas kita selepas Nur Shazrin menghadiahkan tempoh hari, Vic. Ya, emas kedua selepas penantian 5 hari. Betul. Okey, bagi acara berbasikal track pula yang turun dengan tanpa terlibat Datuk Azizul Hazni yang cedera selepas kemalangan sewaktu training dinilai, boleh katakan Muhammad Shafidawus menggalas tanggungjawab itu dengan baik apabila meraih pingat gangsa untuk acara pecut lelaki. Walaupun Datuk Azizul merupakan pemenang pingat emas pada edisi lepas di Jakarta, kali ini kita boleh bangga dengan pencapaian Shah Firdaus yang unggul dengan dengan pingat gangsa pada kali ini. Beliau telah menewaskan pelumba tuan rumah Cheng Zi pada penentuan pingat gangsa untuk membawa pulang pingat itulah. Dan juga beliau beraksi dengan cemerlang ketika peringkat suku air untuk menewaskan Shinji Nakano dari Jepun, seorang pelumba yang dikagumi, ada nama. So itu pun satu pencapaian baik. Beliau juga mungkin ada peluang untuk masuk final untuk cabar emas, tetapi sedikit kesilapan ketika separuh akhir menentang pelumba Cina juga, seorang lagi pelumba Cina, kerana tersilap masuk sedikit kerana pada kelancaran tinggi susah untuk kawal basikal tu. So beliau sedikit masuk ke lorong lawan. So kemenangan beliau pada separuh akhir pertama dibatalkan, dan pada perlumbaan kedua pula beliau tidak dapat mengejar pelumba Cina, dan beliau juga tidak mahu membuang tenaga dengan mengejar apabila pelumba tu dah pergi ke depan sangat. Okey, jadi Vic, mungkin selepas berbasikal ada kabar gembira lagi, mungkin squash. Ada juga satu lagi kabar gembira daripada squash. Kedua-dua pasukan telah muncul juara kumpulan seperti dijangka. Pasukan lelaki telah bakal bertemu dengan India pada hari ini, dan pasukan wanita pula akan bertemu dengan Korea. Sekiranya mereka menang, sudah pasti akan masuk ke final untuk sekurang-kurangnya pingat perak. Tapi kita mahukan emas. Pastinya emas. Okey, di sebalik kabar gembira itu, penantian peminat badminton negara untuk menyaksikan barisan pemain kesayangan beraksi di Tamasya Sukan Asia, Vic, dibalas dengan persembahan yang menghampakan apabila kita tewas 1-3 di tangan Korea Selatan pada pusingan pertama. Hanya bergu lelaki kita, Aaron Chia dan So Woyik, yang menyumbang mata, sementara perseorangan utama Lee Zijia dan Ng Ziyong serta bergu kedua kita juga gagal menyumbangkan mata. Jadi ini memberi satu signal apa yang perlu dilakukan menjelang Paris 2024, Dick. Mereka juga perlu bangkit pada Isnin ini apabila acara individu bermula. Baik, jadi kita terus ke tumpuan hari ini. Pastinya peminat sepak takraw negara tak sabar-sabar nak tengok pertembungan klasik ataupun pertembungan tumpuan antara Malaysia dan Thailand pada final bergu berpasukan lelaki. Jadi kita harapkan yang terbaik untuk mereka, Vic. Jadi apa lagi, Vic? Okey, selain itu kita juga ada olahraga membuka tirai pada esok dekat Stadium Pusat Sukan Olimpik Hangzhou di sini. Dan semestinya tumpuan akan terarah kepada
Azim Fahmi dan juga Umar Osman yang masing-masing akan beraksi dalam acara 100 meter dan 400 meter pada malam ini. So kita harapkan mereka buat yang terbaik pada pusingan pertama hari ini dan sepatutnya tiada masalah untuk melayakkan diri ke pusingan seterusnya iaitu separuh akhir. Sekian saja laporan daripada kami dari Hangzhou. Okey, itu dia. Terima kasih kita ucapkan kepada Nazrin dan juga Vicky. Meriah dia orang kat sana, happy-happy je. Set pun dah ada 2 comel maskot depan tu, Basha. Betul. Mungkin lepas ni kami berdua pula boleh pergi buat liputan luar. Tapi yang paling utama sekali kita ucapkan tahniah kepada Kabil Ambak. Penantian selama 25 tahun ya untuk memenangi pingat emas Equestrian Malaysia yang pertama dalam Sukan Asia. Okey, tadi kita nak tengok cuaca. Sekarang masanya untuk kita jengah-jengah apakah ramalan cuaca untuk hari ini dan seterusnya bersama Helena Pahlavi dari Bilik Berita. Silakan. Selamat pagi, selamat Malaysia Madani dan anda bersama saya Helena Pahlavi. Baik, Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan bakal membawa cadangan supaya premis kerajaan seperti hospital, pusat latihan polis, kem tentera dan asrama sekolah menggunakan beras import bersubsidi bagi membolehkan lebih banyak beras tempatan di pasaran. Menterinya Datuk Seri Muhammad Sabu berkata beliau akan membincangkan perkara itu dengan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang juga Menteri Keuangan Isnin depan. Beliau berkata langkah itu dijangka dapat mengembalikan sejumlah besar beras tempatan ke pasaran kerana penggunaan premis berkenaan terhadap beras tempatan buat masa ini adalah tinggi. Jadi bila kita gunakan beras lokal ini untuk rakyat awam, maka hak kerajaan dan badan ini dia beli dengan harga beras import lah yang tinggi pun tak banyak mana, dalam mungkin antara 32 hingga 35 gitu. Beliau berkata demikian selepas menghadiri program sembang santai perpaduan di Simpang Pelangai malam tadi. Sementara itu, menurut beliau, India dijangka akan memberi jawapan sama ada negara itu akan membenarkan beras putih terus dieksport ke Malaysia minggu depan. Datuk Seri Muhammad memaklumkan beliau akan mengadakan pertemuan dengan rakan sejawatnya dari India bagi menyatakan hasrat Malaysia agar negara itu terus mengeksport beras putih ke negara ini. Beliau dalam pada itu menafikan dakwaan kekurangan bekalan beras tempatan berpunca daripada tindakan pembekal menyorokkan stok berikutan tindakan penguatkuasaan dilaksanakan di seluruh negara. Tapi jangan kita ambil law in our own hand. Kalau ada kita dengar, kita lapor. Dan insyaAllah pegawai penguasa akan bertindak. Lapor ke mana tu? Lapor kepada Kementerian Pertanian dan KPDNK, iaitu kementerian yang dulu Datuk Seri Din Ayub, atau lapor kepada polis. Agensi Makanan Singapura SFA mengesan gluten yang tidak diisytiharkan pada label pembungkusan makanan organik miswar 300 gram berasa asli dari Malaysia. Memandangkan gluten adalah bahan import yang boleh mencetuskan alahan, SFA mengarahkan pengimport Taste Original Private Limited menarik balik produk berkenaan. Dalam satu kenyataan, SFA memaklumkan sedang dalam proses menarik balik produk terbabit. Alergen dalam makanan boleh mengakibatkan tindak balas alahan pada individu yang sensitif terhadapnya. Mengikut Peraturan Makanan Singapura, produk makanan yang mengandungi ramuan yang diketahui menyebabkan hypersensitivity mesti diisytiharkan pada label pembungkusan makanan bagi melindungi pengguna yang ada alahan makanan. Semua bahan dalam makanan yang dibungkus juga perlu dinyatakan pada label produk dalam tertib menurun mengikut perkadaran berat kandungannya.
Mayat bayi perempuan yang cukup sifat dan masih bertali pusat ditemukan dalam tong sampah di kawasan flat di Farlim, Air Hitam, Pulau Pinang semalam. Mayat bayi tanpa pakaian tersebut dikesan pada 10 pagi oleh sekumpulan pekerja pembersihan yang kemudian melaporkan perkara itu kepada pihak polis. Ketua Polis Daerah Timur Laut ACP Sofian Santong mengesahkan penemuan bayi berkenaan dan siasatan lanjut berhubung kes itu sedang dijalankan. Menurutnya, polis sedang mengesan individu yang terlibat dan orang ramai yang ada maklumat boleh menghubung pihaknya bagi membantu siasatan. Katanya mayat bayi itu dihantar ke Hospital Pulau Pinang untuk proses bedah siasat dan kes disiasat mengikut Seksyen 318 Kanun Kesiksaan. Sekian dari Bilik Berita, Malaysia Madani, Tekad Perpaduan, penuhi harapan. Okey, masih lagi bersama kami dalam Apa Khabar Malaysia. Di awal rancangan tadi kita dah bagi hint apa topik perbincangan kita hari ini yang sangat menarik berkenaan dengan jantung yang berdebar-debar. Sebenarnya bukanlah apa pun. Kadang-kadang kan bila kita dalam satu situasi yang mungkin kita berasa gemetar ataupun kita berasa anxious dan sebagainya, kita akan selalu berasa degupan jantung kita akan berdebar-debar. Kita boleh rasakan degupan jantung kita semakin laju. Kadang-kadang ia akan menjadi satu petanda mungkin ada mungkin merupakan satu simptom kondisi jantung. Jadi sekarang hari ini kita nak bercakap lebih lanjut, kita nak mengenal pasti adakah simptom-simptom ni ialah jantung berdebar. Orang kata kadang-kadang jantung cinta. Mungkinkah juga. Hari ini dan seperti biasa kita juga nak ingatkan kepada anda bila kita bawakan topik-topik istimewa anda, pastinya ada relate juga dengan sebenarnya hari ini adalah Hari Jantung Sedunia. Jadi kita ucapkan Hari Jantung Sedunia kepada semua seluruh rakyat Malaysia. Juga kita semua di seluruh dunia juga menyambut hari ini yang pentingnya untuk kita mengingati bagaimana kita penting menjaga jantung kita ni. Tapi tadi saya nak sambung sikit macam Pasha kata. Kadang-kadang jantung berdebar tu, mungkinkah kita ni jatuh cinta ke ataupun berjumpa si dia ke. Tapi hari ini dengan lebih orang kata pendetail dan yang orang yang lebih arif untuk berbicara berkenaan tentang ini bersama dengan kita di studio iaitu Dr. Danish Sinatam PMD, Doktor Perubatan Pengasas Heart BEACP. Selamat pagi, Doktor, apa khabar? Selamat pagi. Tadi kata nama glamournya Dr. Dan ya? Dr. Dan. Okey, kita Dr. Dan, pertama sekali kita nak bertanyalah kan bila kita bercakap tentang kesihatan jantung secara keseluruhannya. Dalam pelbagai situasi yang kita hadapi dalam kehidupan kita seharian, ada je waktu-waktu yang bila kita rasa macam jantung saya ni berdegup laju sangatlah. Adakah am I getting a heart attack? Mungkin doktor boleh terangkan apakah mungkin simptom ataupun apakah itu sebenarnya yang dirasakan lah degupan jantung kita. Okey, alright. Terima kasih. First of all, kita kena ada perbandingan yang jelas, which is sama ada situasi itu betul-betul kita tengah lihat your love at first sight, orang kata kan. Mungkin. So that can be a different thing, completely a different thing. And waktu tu, of course, adrenaline rush tu akan ada. So that is the cause of why jantung kita berdegup laju. But of course there is a different thing when, let's say, kita tengah tengok TV, katakan, okay, tak buat apa-apa, tengok TV, tapi tiba-tiba jantung berdegup laju. Pop, 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 pop. This is not a good sign actually. Sebab kita sekarang ni at rest, tak buat apa-apa, tapi jantung berdegup laju. So these conditions kadang-kadang kita perlu buat more investigation on what is actually going on. Sebab see, one of the thing kenapa jantung berdegup laju tanpa sebab, okay, can be masalah dengan rhythm jantung. Boleh juga disebabkan oleh coronary artery disease pun boleh juga. So there is a variety of reasons kenapa boleh jadi seperti itu. Okey, jadi dalam situasi sama ada kita lihat si dia jatuh cinta pandang pertama ke macam Dr. Dan cakapkan tadi, Pasha senyum dah, ataupun dalam tiba-tiba situasi kita jantung rasa tiba-tiba berdebar. Jadi perkara pertama, apa yang kita perlu lakukan, Doktor? Okey, kalau jantung berdebar but
tak ada simptom lain seperti shortness of breath. Maksudnya tak adalah kesesakan nafas atau apa-apa. Just have to relax dulu. Just have to relax. Yang macam saya cakap tadi tu, ramai yang waktu tengah tak buat apa-apa, watching TV and all that, boleh dapat a short episode of jantung berdegup dengan laju. Selalunya it is nothing serious where tak perlulah nak pergi ke this thing right away, unless kalau ada simptom-simptom lain lah. The best thing to do is try to bernafas. I mean, take more deeper breath. That's what the heart actually needs lah. Okey, sebenarnya kalau kita jantung kita ada a healthy heart rate, orang katakan kadar degupan jantung yang sihat. Jadi kadar degupan jantung sewaktu kita berehat dan kadar degupan jantung sewaktu kita sedang melakukan aktiviti-aktiviti adalah berbeza. Mungkin doktor boleh terangkan apakah kadar yang sihat untuk waktu rehat dan waktu kita melakukan aktiviti itu. Jadi sekarang ni kan zaman pun dah canggih, kita masing-masing dah pakai jam yang boleh detect heart rate dan sebagainya. Tapi kadang-kadang kita tak tahu the numbers. So mungkin doktor boleh terangkan sikit. Okay. The normal heart rate yang at rest selalunya dalam 60 hingga 90. Okay. Of course kalau kita tengok, kalau kita rujuk pada mana-mana, it's 60 hingga 100. But having heart rate yang terlalu tinggi, katakan 95, so your resting heart rate all the time 95, 98, sebenarnya tak bagus. Okay. Maksudnya apa tu kalau resting heart rate tu terlalu tinggi? Okay, terlalu tinggi maksudnya jantung sekarang ni dia tengah bersusah payah tau untuk berdegup so that dia boleh meet the demand of the body needing oxygen. So that is kadang-kadang ada banyak juga underlying cause which can actually cause that. Okey, bila kita bercakap tentang serangan jantung contohnya juga ada situasi yang berbeza juga doktor. Jadi bagaimana kita nak membezakan di antara serangan jantung dan juga seseorang itu dikatakan terkena cardiac arrest. Jadi bagaimana situasi soalan bagus tu. Alright. Ramai actually betul. I mean ramai yang tak tahu which is there is a clear difference between dua-dua ni. Satu serangan jantung, the other one is cardiac arrest. Now serangan jantung berlaku bila ada sumbatan di coronary artery. Okay? So that will cause you a heart attack. Tetapi cardiac arrest is completely different. Cardiac arrest ialah di mana ada masalah dengan electrical conductivity of our heart. Okay, kita kena ingat jantung kita pun ada electrical conductivity. Okay? Ada elektrik kat sana tu. Okay. Now, bila electrical conductivity tu tak sempurna ataupun dia misfire, okay, which means, okay, kita ambil macam ni. Electrical conductivity of the heart, dia perlu pergi ke satu area to another area so that boleh dapat labdab. Okay. Now, I mean labdab is a very general term lah untuk heart punya degupan. Now labdab. Bila electrical activity dia bila ada a bit of misfire, maybe you only have labdab tak ada. So what will happen to the heart? So it's an incomplete degupan tu. Alright, which is caused by electrical conductivity punya problem. Okay. Tapi macam mana kita nak kenal pasti sama ada kita ada situation di mana kita sedang mengalami cardiac arrest? Ada tak physical symptoms? Okay, symptoms wise of course bila kita tak ada any medical apparatus or any medical personnel and we are not in the hospital, of course susah juga nak actually differentiate who is having a heart attack or a cardiac arrest. But very general thing that kita boleh tengok is kalau serangan jantung, first thing kita boleh tengok patient tu pegang area, the chest area, and then sesak nafas and all that. Tetapi cardiac arrest is even more severe. Selalunya dia boleh terus collapse and mortality rate sangat tinggi untuk cardiac arrest because the time is actually a factor. Dalam serangan jantung kita boleh nampak yang of course sakit jantung tu ada tapi degupan jantung tu is still there. Okay, but cardiac arrest jantung terus stop. Okay. So bahaya juga sebenarnya situasi cardiac arrest ni, and
ia boleh berlaku pada bila-bila masa saja. Dan mungkin ramai juga di antara kita sebenarnya mungkin tak tahu yang kita ada satu condition, a cardiac condition until sesuatu happens dan kita pergi ke hospital untuk check up. Kita nak tanya juga, kadar cardiac arrest ni berlaku lebih kepada wanita ataupun kepada lelaki? Okey, kalau kita tengok statistik Malaysia lah, of course lelaki are more prone to dapat this thing. And sekarang ni kalau kita tengok selepas zaman COVID and all this, to be frank, lebih banyak berbanding daripada sebelum 2019, especially cardiac arrest. Now, this is something that maybe like to tell everyone. Sekarang ni kita tak boleh menafikan that a lot of us ada myocarditis. Pernah dengar tak? Apa tu Apa tu doktor? Saya terangkan. Myocarditis ialah keradangan otot jantung. Inflammation of the heart muscles. Now, kebanyakan sekarang ni kita nampak that selepas dapat COVID, okay, after COVID, sebab COVID ni ialah kita tak boleh nak kata benda ni COVID is just a lung infection. No. Okay, COVID attacks every single organ in the body. Now, one of it is, of course, jantung is one of the major. So, selepas kita kena COVID, alright, ramai yang actually having episodes of myocarditis. Okay, myocarditis ni, of course, keradangan ni berlaku di dalam. Okay, and myocarditis ni tak akan membuatkan seseorang tu rasa sakit. The pain is actually sealed. Okay. Okay. Faham. So myocarditis, bila kita tengah ada myocarditis, kita tak tahu. But at this time, actually kita tak patut buat strenuous activities. Okay, strenuous activities can actually lead to cardiac arrest. Situasi yang di mana tak ada simptom dan kita tak tahu pun kita ada keadaan tu, ni lagilah berbahaya ni, doktor. Jadi banyak lagi juga ni kita nak tanyakan kepada doktor berkenaan tentang keadaan jantung dan bagaimana situasinya. Jadi tapi cuma ke mana kita nak ambil nafas sebentar ya Pasha. Kita nak tenangkan dulu ya. Terus saya sedar sekejap. Kembali selepas ini. Masih lagi bersama kami dalam Apa Khabar Malaysia. Kita sedang bercakap berkenaan kesihatan jantung bersempena dengan Hari Jantung Sedunia. Kita nak sambung balik yang kita cakap pasal myocarditis tadi tu, Dr. Dan. Disebutkan sebenarnya mungkin ramai antara kita yang ada kondisi myocarditis tetapi kita tak tahu. Jadi apakah antara mungkin langkah-langkah yang perlu kita lakukan untuk kita nak tahulah kesihatan jantung kita? Okey. Salah satu langkah yang kita boleh buat ialah frequent investigation, of course. Frequent tu berapa frequent? Okay. Setiap 6 bulan, setiap 3 bulan? Takkan setiap bulan kita nak pergi cek jantung? Tak perlu. Kalau, on the younger age, setahun sekali. Okay. It's okay. And if you are a known heart patient, of course, kena pergi more frequent lah. Alright. Like a basic ECG, echo, can be done anywhere. Tak perlu nak terus pergi buat angiogram and all that. See, go for the non-invasive investigations. So even in ECG, kita boleh tengok kalau ada masalah dengan rhythm of the heart. So at least it will give us a certain clue on something can happen even further later on. So these are the things yang we have to practice. Bercakap mengenai rhythm of the heart kan, obviously dah degupan jantung kita tu ada rhythm lah, dan sebaik-baiknya jantung yang sihat tu ada rhythm yang sekata. Tapi ada juga setengah orang yang mengalami skipped heartbeats. Mungkin doktor boleh terangkan sedikit mengenai skipped heartbeats tu. Okay, skipped heartbeat tu pun sama juga macam topik kita. Sometimes when we see someone that we like, dia boleh skip one heartbeat. Wow. Situasinya Pasha. No. Okay. Skip heartbeat ni pun salah satu situation di mana there is a misfire of the electrical conductivity. So usually kalau skip heartbeat dia within a certain period of time tu mungkin sekali atau 2 kali, it will not really affect
the livelihood of the person. Ramai my patients actually they are living with it, especially those yang after 60 years old. They may have like a extra heartbeat actually. Extra between beat to beat, they will have an extra beat. But what can boleh jadikan benda ni better is actually exercise. Okay. Yes, exercise and give better oxygenation to your heart muscles will always help. Okey, bercakap tentang senaman ni menarik. Right. Ramai-ramai rakyat Malaysia ni beranggapan kalau kita rasa kita sihat lah, tak perlu nak bersenam sangat lah ya, ambil suplemen pun dah mencukupi. Jadi mungkin hari ini doktor sendiri boleh sarankan apa bentuk-bentuk senaman yang baik untuk kita amalkan, terutamanya untuk menjaga jantung yang sihat. Sebab nanti nak jumpa yang sedia, kita nak berdegup dengan lebih baik katanya. Contohnya. Okay. Basically, all general exercise dah cukup. Yeah. Is good enough lah. But at the time sekarang ni kita boleh lihat our lives are in a very fast paced this thing. So ramai yang tak ada time actually nak pergi gym ke atau apa-apa. Do a lot of walking. Do a lot of walking. Walking. Yes. Tadi kita naik pun tingkat 9 ya. Betul. Okay, maybe Dr. Dan naik lift, Lepas naik tangga. saya naik lift sebab saya diarahkan untuk naik lift. So maybe, after this, amalkan untuk guna tangga. Ya. Yeah, because bila kita suruh semua orang pergi exercise, tak ada masa lah sebab everyone is working. But how we want to incorporate exercise during work time is something that kita boleh buat. All Sebenarnya of us kita can kena do. curi masa lah, Yes. cari peluang di mana yang kita boleh lakukan Betul. senaman walaupun sedikit sebenarnya bermanfaat kepada diri kita. Okey, sejak kebelakangan ni kalau kita lihat ramai pesakit-pesakit jantung atau ramai antara yang muda-muda, mungkin yang berumur 30 lebih, 35, 40 dan sebagainya yang menghidap masalah jantung, sakit jantung. Apakah antara faktor-faktor yang menyebabkan peningkatan penyakit jantung di kalangan orang muda sekarang? Okey, ada banyak sebab, tapi saya akan bagi tahu sebab yang the main thing lah. Okey. Benda ni bukan di Malaysia saja. Di seluruh dunia pun macam ni sekarang ni. Okay, we can see the entire world sekarang ni banyak orang-orang muda, having a lot of problems. Salah satu penyebab utama of this condition now is a long lockdown. Long lockdown. Right. Okay, Yeah. alright. See what happens to human body bila kita tak active for about 1 to 2 years, a lot of things are actually happening. And then tiba-tiba when everything is okay, then we start exercising, doing a lot of things and all that. Sometimes does not really affect much lah. So itu salah satu punca juga. That is the punca, which is in the last 2-3 years tu sedentary lifestyle starts to set in. Maksudnya bukan kita duduk tak buat apa, duduk tapi mulut Makan. masak. Mengunyah je. Mengunyah. Dan Yes. makan dan sebagainya. That is one thing. And then bila our physical activity dah berkurang for a while, we are actually inviting a lot of diseases to our self. So yang penting kita ni sebenarnya kena banyak bergerak lah. Betul, banyakkan bergerak. That is the Menjaga thing. makanan, makan makanan yang sihat juga penting juga ya doktor. Jangan kita nak menghentam saja makan semua Betul, benda. sebab pada bila-bila masa jadi sebenarnya kita boleh terkena serangan jantung. Ya, okey. Menyebut tentang terkena serangan jantung ni doktor. Kalau dalam situasi ini, ada kita menghadapi situasi di mana seorang ini terkena serangan jantung lah. Perkara pertama, kalau kita berada berdekatan, apa yang perlu dilakukan? Okay. First thing, bila kita dah identify someone is having a heart attack, okay, tolong jangan, bagi ruang sikit. Yeah. Loosen up the buttons and kalau boleh bagi, more air and this thing. And tanya patient tu kalau dia ada any ubat. Selalunya patient yang ada sakit jantung, dia akan carry with him some certain drugs. Kalau ada, please give him right away. Kalau tak ada, kalau orang tu memang tak ada history of any heart condition at all. Okay. Call 999 right away. Yes. Jadi that's kita one. sebagai orang di sekeliling jangan memandai-mandai atau lakukan apa saja. Dalam situasi apa pula kalau kita berhadapan dengan seseorang yang mungkin sedang mengalami sakit jantung, do we perform CPR? In what situation do we do that, or do we not do that at all? Okay, that is where kita kena draw a line of perbandingan. You see, when you can identify someone is having cardiac arrest, then you start CPR. So kita kena tengok dulu,
orang tu ada pulse ke tak. Okey. So kalau tak ada pulse, that is when you are going to start CPR. Okay, orang serangan jantung, tolong jangan pergi CPR gitu. Okey. Yep. Ada langkah-langkahnya sebenarnya ya sebelum kita ni nak perform CPR ataupun sebagainya seperti yang doktor sarankan tadi. Okay. Ini sesuatu yang cukup menarik, relate kepada semua kita lah. Setiap hari kita makan, doktor. Betul. Jadi ada diet yang berbeza untuk setiap individu yang berbeza. Jadi untuk dari segi jantung ini, diet bagaimanakah yang boleh disarankan kepada kita untuk menjaga jantung kita ni menjadi jantung yang baik dan sihat lah, doktor ya? Okay. First of all, good to take in more fruits dengan take in more antioxidants like blueberries. All the berries are sebenarnya sangat bagus. Yeah. Okay, and there is no such specific food yang this is only good for your heart or anything. Actually, it's like this. Kalau kita nak menjaga jantung kita, kita kena menjaga our circulation first. That is the key. Yeah, kita cakap pasal jantung, tapi kita kena tengok the entire term cardiovascular, which is cardio and your vessels. Yeah. So a lot of importance tak diberi kepada kita punya vessels selalunya. Orang cakap pasal jantung saja. So what is exercise doing to our vessels? What is exercise doing to our heart? So it's all interrelated. Okay, so that is why kita kena tengok macam mana cara jaga salur darah kita juga. Okay, macam mana kita nak jaga salur darah kita? Yes, okay, salur darah. Okay, very simply, I put it this way. Okay, as we age, okay, semakin kita tua nanti, salur darah kita, this is natural, happens to everybody. Salur darah kita akan makin lama makin mengecut. Dia akan constrict. This is a natural process. Tetapi to keep it elastic as it's normal, kita perlu exercise. Sebab tu that is why we need to exercise. Yeah. See, bila boleh saya tanya, why do we exercise? What does it do to the body? What do you think? Mungkin kita boleh tambahkan metabolisme badan kita, dan to increase our heart rate. Why do you want to increase the heart rate? To have a healthier life. Mungkin. Okay. Alright. Pasha nak bagi jawapan mungkin. Dah rasa macam tengah exam pula sekarang ni kena jawab Okay, I soalan. tell you why. Now, bila kita exercise, jantung kita laju. Yeah. Yes. That is giving you a higher heart rate, betul? Yeah. Yes. Now, this higher heart rate is going to give you a slightly faster velocity of your blood flow. Betul? Okay. Sekarang ni bila kita tengah duduk, of course the velocity of blood flow up and down is slightly slower Yeah. compared to bila kita tengah berlari. Yeah. So, when the velocity of blood flow tu, when it's slightly higher, dia akan cause a certain friction dalam kita punya salur darah. Salur darah. Okay. This friction is the best thing that can happen to your body. Because this friction is the one creates nitric oxide. This friction is the one it makes the vessel become more elastic. Right. So the entire benefits of it comes actually bukan sebab jantung, but because of the velocity of blood flow is slightly higher, causing a friction to the inner layer of our blood vessels. Alright. Okay, Sekarang sebenarnya alright. Dr. Dan ni kita bagi kita satu perspektif baru bila kita bercakap tentang kesihatan jantung. Sebab betul Dr. Dan cakap, selalunya kita bercakap pasal jantung, fokus kita adalah pada jantung. Tapi sebenarnya apakah fungsi jantung tu sebenarnya adalah untuk pengedaran darah dalam badan. Itu sebenarnya yang kita kena fokus. Kita dapat informasi yang baru dan hari juga ini. yang baru daripada hari ini daripada Dr. Tadi Dan. doktor katakan juga, kita tanya doktor pula yang bagi kita kuis ya. Dia rasa macam dah rasa macam bagi sekejap. jawapan spontan pula. Okey, tapi yang penting tadilah kita tekankan ya, bukan saja kita menjaga jantung, tapi salur darah jambatan ke jantung itu penting juga untuk kita jaga. Jadi dengan itu, dengan semua informasi yang cukup bermanfaat ni, kita nak ucapkan terima kasih kepada Dr. Danish Sinatambi MD, Doktor Perubatan Pengasas Heartbeat EACP. Hari ini Fasha kongsi banyak perkara dengan kita ni. Betul. Selepas ni kita kena pergi bersenam. Kita kena increase heart rate kita untuk pastikan bukan saja jantung sihat tetapi tubuh badan kita sihat. Terima kasih sekali lagi Dr. Dan. Kita nak berhenti rehat untuk seketika. Selepas ni kita akan kembali selepas ni. Silakan.
Hai, terima kasih terus setia bersama dengan kami di Apa Khabar Malaysia. Dan untuk di blog ini, sesuatu yang cukup menarik juga bakal kami bawakan untuk anda. Dan ini kalau kita ingatlah, kita flashback balik, sesuatu yang kita wajib kena ada dalam tangan kita adalah kad pengenalan ataupun IC. Jadi bagaimana kita nak dapatkan kad pengenalan dengan IC ni? Pastinya lah berkaitan tentang Jabatan Pendaftaran Negara. Semua orang wajib kena buat masa lahir selepas itu. Memang betul. Masa lahir kita ada sijil kelahiran dan selalunya lepas kita umur 12 tahun baru kita buat MyKad. Sekarang dipanggil MyKad lah. Okey. Sempena sambutan Jubli Intan ke 75 tahun Jabatan Pendaftaran Negara. Hari ini bersama kami Encik Zamri Misman, merupakan Ketua Pengarah Jabatan Pendaftaran Negara. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat datang ke Apa Khabar Malaysia. Sambutan Jubli Intan 75 tahun Jabatan Pendaftaran Negara. Jabatan Pendaftaran Negara ni ramai yang tahulah tanggungjawab ataupun fungsi Jabatan Pendaftaran Negara adalah untuk kita mendaftarkan setiap rakyat Malaysia, memastikan identiti mereka dan juga kerakyatan setiap warga negara Malaysia. Mungkin boleh kongsikan sedikit mengenai sambutan Jubli Intan 75 tahun Jabatan Pendaftaran Negara. Okey, terima kasih Salihah dan Fasha. Terima kasih juga kepada Bernama TV dan slot Apa Khabar Malaysia menjemput JPN datang kepada hari ini untuk menerangkan tentang 75 tahun keberadaan JPN di dunia Malaysia ini. Okey, untuk maklumat awal, JPN ditubuhkan sejak tahun 1948. Sebelum merdeka lagi. Tetapi berdasarkan rekod kita, rekod terawal dan masih disimpan ke hari ini ialah kita ada rekod semenjak 1869. Wow. 154 tahun punya rekod dalam bentuk hard copy. Masih ada lagi Masih tersimpan di JPN. Pendaftaran Negara. Kalau untuk makluman Salihah, kita sudah 6 kali berubah kad penalan sebenarnya. Betul. Okey. Daripada kad penalan kertas tahun 1948. Of course Salihah tak sempat ni. Okey. 1960 ada kad penalan plastik. Saya tak rasa Pasha ada juga. Warna biru tu mana? Belum juga lagi. Mak ayah saya ada. Yang warna biru plastik tu. Betul. Kemudian tahun 1990 baru kita ada kad pengenalan bermutu tinggi. Yang ini mungkin ada dah. 1990. Kita ada smart card pada tahun 2000 dan ada smart card version 2.0 2012 yang kita pakai sekarang tu. Itu perubahan dari segi MyCard-nya. Dan sambutan hari pendaftaran ni, kita tumpukan bagi tuan kita menghargai rekod-rekod itu dan kita menjemput sebenarnya rakyat melihat datang ke JPN, mungkin boleh lihat benda-benda berkenaan dan bagaimana kita menguruskan rekod-rekod tersebut. Di samping itu kita nak mengucapkan terima kasih kepada rakyat yang telah banyak juga memberikan kerjasama. Sebab di JPN ni kita bukan sekadar menguruskan kad penalan, tapi juga kita menguruskan kematian, rekod kematian dan juga perkahwinan bukan Islam. Serta anak angkat. Itu antara benda yang juga diuruskan oleh JPN yang mungkin ramai orang tak tahu juga. Banyak juga fungsi-fungsi JPN ni. Biasanya kita dengar hanya untuk pendaftaran sahaja ya. Tuan Zamri, bercakap tentang Hari Pendaftaran Negara ni juga, mungkin Tuan nak komen tentang tema untuk yang kali ini. Okay, tema kita ialah perkhidmatan berkualiti memacu rakyat beridentiti. Sebab penting untuk setiap penduduk di Malaysia ni kita ada identiti tertentu. Bayangkanlah kalau ada seseorang datang ke Malaysia tapi tiada identiti. Itu masalah sebenarnya kepada keselamatan negara. So Jabatan Pendaftaran Negara bertanggungjawab untuk memastikan semua penduduk yang ada di Malaysia ni ada identiti khusus tentang itu untuk memudahkan kita mengenal pasti mereka. Itu dia punya temanya ialah itulah perkhidmatan berkualiti memacu rakyat beridentiti. Okey, jadi kita tahu hari pendaftaran negara itu disambut 1 Oktober iaitu hari Ahad ini. Tadi kalau kita lihat di paparan skrin ada image-image IC lama yang Cik Zamri tunjukkan tadi. Tadi juga Cik Zamri ada sebut orang ramai boleh ke Jabatan Pendaftaran Negara sendiri untuk melihat orang kata kita nak panggil apa? Artifak ataupun bahan-bahan lama. Dekat mana orang ramai boleh tunjuk? Kita ada buat pameran. Pameran-pameran yang boleh lihat sendiri hard copy tu. Dan bagaimana kalau tengok kisah lama tu 1948 tu, orang ambil gambar kad penalan ni sambil mengisap rokok pun ada. Itu menariknya. So sila datang nanti ke JPN. Sebab di JPN bukan sekadar ada pameran itu, kita ada 128 aktiviti seluruh negara sepanjang tempoh sebulan. Dalam sepenuh hari pendaftaran negara. So pameran ni diadakan di mana sebenarnya? Adakah di Putrajaya sendiri ataupun di mana-mana? Putrajaya dan di pelbagai tempat, khususnya di shopping-shopping kompleks juga kita adakan.
Okey, Tuan Zamri katakan tadi gambar-gambar yang lama dulu ada juga gambar yang bila nak tangkap gambar sambil hisap rokok sebagainya. Ada kita dibenarkan ataupun bagaimana? Itu dulu. Prosedur berbeza. Sekarang tak boleh lah. So, mungkin kita boleh ceritakan sedikit evolusi kad pengenalan tu kan adalah dulu-dulu ambil gambar sambil hisap rokok boleh, tapi sekarang kita ada spesifikasi dan sebagainya. Kenapa perubahan tu dilakukan? Supaya lebih kemas lah. Kalau tak dulu macam-macam pun ada yang gambar-gambar censored pun ada juga. So itu semua boleh dilihat. Evolusi itu kita dapat tontonkan nanti, dapat dilihat dalam pameran kita. Okey, mungkin kita nak tengok juga apa yang kat depan ni. Mungkin Tuan Zamri nak terangkan kat kita apa yang ditunjukkan kat hadapan kita. Di depan ni adalah di sebelah kanan saya ni. Ni adalah evolusi daripada kad pengenalan umur 12 tahun. 12 tahun. Kemudian berubah kepada 18 tahun. Dan seterusnya sekarang ni yang sedia ada umur 25 tahun ni. Inilah perkembangan terkininya. Ini contohnya. Okey, so sekarang ni kita nak ada penjelasan sedikit. Kadang-kadang ramai antara kita bila kita dah buat kad pengenalan yang 12 tahun tu, kita akan perbaharui untuk yang 18 tahun. Tapi mungkin ramai juga yang tak tahu bila kita dah yang the next one yang kita kena perbaharui adalah berumur 25 tahun. So mungkin ramai antara kita yang masih lagi memegang my card umur 18 tahun. Mungkin ada juga yang masih memegang umur 12 tahun pun masih ada. Juga. Okay, so datang ke JPN, kita buat pertukaran kad pengenalan. Ada kena saman apa-apa ke kalau lambat tukar? Tak adalah, kita datang ke sana untuk kita akan uruskan. Okey. Baik, yang gambar yang sebelah kiri ni pula apa dia? Okey, itu adalah family tree. Yang belah atas itu adalah gambar ibu bapa, bawah itu adalah gambar anak-anaknya. Okey. Yang saya sebutkan tadi pada Saleha, kita simpan hard copy tu daripada mak bapak, atuk nenek pun kita ada simpan. Maksudnya ada archive ya daripada ayah, ibu, semuanya disimpan lagi rekodnya ya. Jadi seperti yang macam kita borak awal tadi dengan Encik Zamri, archive Jabatan Pendaftaran Negara ataupun gambar-gambar, dokumen-dokumen pengenalan diri setiap rakyat Malaysia tidak pernah dilupuskan, betul? Tidak. Betul, kita simpan. Kenapa? Sebab mungkin ada yang dah lama meninggal, dah beratus-ratus tahun. Apa kepentingan untuk menyimpan rekod ini? Ini amat penting sebab JPN is the only jabatan yang akan menyimpan rekod asal ini. Sebagai contoh, kemungkinan selepas 20-30 tahun baru timbul isu harta pusaka. Benda ni kita kena rujuk balik. Yang ini antara contoh kenapa pentingnya. Apatah lagi saya sebagai orang yang menguruskan pakar dalam dokumen dan arsip ni kan belajarnya begitu. Ini amat membantu sebenarnya. Okey, baik. Tuan Zamri, ini adalah satu yang penting untuk kita dekatkan lagi informasi ini kepada orang yang menonton hari ini, semua penonton Apa Khabar Malaysia kita hari ini. Informasi dan mungkin perkara-perkara yang orang lain tidak ketahui tentang Jabatan Pendaftaran Negara ini sedekat. Okey, Jabatan Pendaftaran Negara ni saya sebut tadi bidang tugasnya selain daripada mendaftarkan kelahiran, kematian, anak angkat, perkahwinan bukan Islam, begitu juga tentang isu kewarganegaraan. Itu antara benda-benda yang kita uruskan. Okey, alright. Baik, kalau isu-isu ataupun kes-kes yang agak sulit ataupun mungkin complicated sedikit, adakah ia akan menjadi isu tunggal ataupun bagaimana? Ada seseorang officer akan didedikatkan kan untuk menjaga satu kes ke ataupun bagaimana? Kita selalunya dalam kita ada SOP tersendiri dalam menguruskan sesuatu perkara itu. Kita daripada pihak pegawai ada panel tertentu dan tak ada seorang pun yang akan decide untuk dia seseorang decide, tidak. Dia ada panel tertentu yang ada akan decide. Ada panel lah ya. Baik. Pastinya untuk Jabatan Pendaftaran Negara ni pentinglah untuk setiap rakyat Malaysia yang dilahirkan di Malaysia untuk diberikan dan juga terutamanya sekali untuk diberikan taraf kewarganegaraan tu. Penting fungsi JPN tu sendiri. Pastinya ada inisiatif-inisiatif yang dilakukan oleh pihak JPN untuk mungkin ada yang sebahagian rakyat yang susah untuk nak keluar ke pejabat-pejabat untuk melakukan pendaftaran. Mungkin boleh cerita sedikit pencapaian dan juga antara usaha-usaha yang dilakukan JPN untuk reach out kepada rakyat. Antara inisiatif utama JPN ialah kita ada program Mekar, iaitu menyemai kasih rakyat, yang mana bukan rakyat datang ke JPN, JPN mencari mereka dalam hal ini. Contoh, dalam Mekar Ehsan untuk golongan OKU dan sebagainya yang mungkin terlantar di rumah, di hospital, kami datang kepada mereka. Walaupun seorang, kami akan datang, kita akan sediakan kad pengenalan untuk mereka kalau mereka tak ada. Begitu juga dengan Mekar Community. Khususnya apabila musim bencana, banjir dan sebagainya, dokumen hilang, hanya di banjir dan sebagainya, kami akan datang untuk menggantikan. Datang ke kampung kanan, kita akan menggantikan. Begitu juga tentang isu jejak identiti. Ada orang meninggal,
tak tahu dia ni siapa, tak bawa kad pengenalan. So JPN akan bantu agensi kerajaan yang lain dalam mengenal pasti identiti. Ini adalah contoh-contoh yang kita laksanakan. Okey. Di samping tu kita juga buat aktiviti pengawasan. Ni untuk mereka yang cuba untuk menyalahgunakan dokumen. So kami akan ambil tindakan. Secara terutama kalau that's why jangan sesekali kita terlupa bawa IC. Okey, ini juga satu perkara yang penting ni untuk anda semua di luar sana. Kadang-kadang yalah bila kita pergi ke mana-mana, mungkin kalau kita melawat keluarga, kawan-kawan di kondo-kondo terutamanya, selalunya akan minta IC. Macam mana untuk orang awam kita memastikan keselamatan identiti kita tu? IC ni tak boleh bagi pada sebarang orang sebenarnya. IC ni hanya boleh bagi kepada pegawai JPN, kepada pegawai polis, pegawai tentera, pegawai kastam ataupun mereka yang telah pun dibenarkan oleh JPN. Itu saja. Yang lain tak sepatutnya kita beri. Itu identiti kita. Bayangkan kalau hilang nanti. Bagaimana? Itu kena hati-hati dalam soal ni. Jadi penjagaan IC itu pentinglah untuk setiap individu kita ni sentiasa sedar dan juga teliti dalam menjaga IC kita ataupun kad pengenalan masing-masing. Jangan kita sembarangan memberikan untuk apa-apa saja tujuan pun sekalipun ya Tuan Zamri. Okey, berbalik kepada Hari Pendaftaran Negara ini. Jadi pastinya ada objektif dan juga hala tuju yang ingin dicapai lah bila diadakan Hari Pendaftaran Negara ini. Jadi bagaimana untuk kali ini juga? Kali ini kita lebih meluas, kita pergi ke lapangan melibatkan di semua negeri dan kita kalau boleh nak lebih ramai orang akan datang ke JPN untuk melihat pertama dokumen dan sedar tentang, dan juga untuk buat pertanyaan-pertanyaan khusus. Ada banyak orang tak nak bertanya pada kita. Kemudian membuat konklusi yang bukan-bukan. Seperti apa tu pertanyaan-pertanyaan mungkin Cik Zamri boleh contohnya, kongsi. kadang-kadang mereka anak-anak yang tidak sah taraf contohnya, dan mereka langsung tak daftarkan anak tu, kelahirannya pun tidak didaftarkan. Kesannya nanti bila anak-anak sekolah ada masalah, ketika itu akan menyalahkan JPN pula. Dan proses untuk kita akan buat siasatan, akan ambil masa lama. Tetapi kalau kita lahirnya anak kita tu, kita daftarkan dalam masa 60 hari, benda akan jadi mudah je. 30 minit sudah selesai. Mungkin ini sebenarnya menjadi antara kerisauan, terutamanya bila kita bercakap tentang anak-anak yang dilahirkan tak sah taraf. Mungkin ada ketakutan, tapi di sini Encik Zamri nak orang kata memberikan keyakinan kepada anda di luar sana untuk tidak berasa takut untuk mendaftarkan, kerana pentingnya untuk ada MyKad untuk setiap orang yang dilahirkan di negara Malaysia. Ya, bila lewat daftar pun kami tak tangkap. Jangan risau. Okay? Datang dulu daftar, kita bantu. Betul. Okey, kita selesaikan dia punya masalah itu. Tak ada masalah. Okay? Baik, itu dia. Jabatan Pendaftaran Negara sentiasa berkhidmat untuk rakyat semua. Baik, sempena Hari Pendaftaran Negara, anda semua dialu-alukan untuk ke Putrajaya, Jabatan Pendaftaran Negara, untuk melihat sendiri semua kata dokumen-dokumen lama. Pastinya sesuatu yang menarik untuk anda lakukan. Ya, banyak pengisian. Betul. Kita ucapkan terima kasih kepada Encik Zamri Misman, Ketua Pengarah Jabatan Pendaftaran Negara, sudi bersama kita pada pagi ini. Setakat ini saja Apa Khabar Malaysia untuk pagi ini, Saleha. Ya, terima kasih terus setia bersama dengan kami di Apa Khabar Malaysia. Sekali lagi cukup untuk ingatkan sebarang idea dan juga cadangan boleh hantarkan kepada akm.bernama.tv@gmail.com. Saya Nur Syahazmi mengundur diri dahulu. Assalamualaikum. Jaga diri, jaga kesihatan semua. Assalamualaikum. Bye. Bye.